Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Jadi balik pada cerita hadis yang kita belajar ni. Wa min ayatihi khalqas samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah. Di antara dalil-dalil bukti Allah Ta'ala ialah ni ayat yang ke-29 ialah penciptaan 7 langit 7 bumi tanpa berkongsi dengan siapa-siapa. Wa ma batha fihima min dabbah, dan Allah Ta'ala lah yang mengembang biak makhluk-makhluk ini yang merayap di seluruhnya, yang merayap di atas muka bumi ini seluruhnya. Wa huwa ala jam'ihim, dan Allah Ta'ala terhadap mengumpulkan mereka semua tu, binatangnya, manusianya, jinnya, setannya. Idza yasha'u qadir, bila saja dia kendaki berkuasa penuh. Qadir, berkuasa penuh. Bila nak kumpul manusia semua sekali itu, dia berkuasa penuh. Ini ayat takhwif, ini ayat yang menakut-nakutkan hati manusia supaya ingat akan dosa. Ini ialah juga berkenaan dengan amalan orang Malaysia sekarang ni yang semaya ajak tolak bala. Ni ayat dia. Maknanya ayat semaya ajak tolak bala ni bukan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil Quran ni. Kita beritahu ni dalil Quran. Maknanya siapa-siapa yang buat tolak bala ni, dia ada masalah dengan Tuhan. Masalah besar dia dengan Tuhan. Nah, ni ayat dia. Semaya ajak tolak bala ni, Pak. Ada kita buat? Ada. Iaitu menyakit semua babinya, semua burungnya, SARS-nya, AIDS-nya. Yang Kelantan dulu, Sultan Kelantan geringnya, nak suruh sembuh cepat-cepatnya. Ni ayat dia. Bagi siapa-siapa yang tipe bala ni sebab ni ayat dia. Wa ma asabakum min musibah, dan apa saja musibah yang ditimpa kepada kamu daripada berbagai-bagai jenis musibah-musibah tadi yang dikenakan kepada kita tu, fa bima kasabat aidikum, maka ia disebabkan oleh dosa-dosa yang kamu buat dengan tangan kamu. Akibat perbuatan tangan, iaitu dosa yang kita buat. Dosa sini ialah dosa besar. Dosa sini ialah dosa besar. Syirik pada Allah, buat bid'ah, reka-reka cipta agama baru pada Allah Ta'ala, reka-reka cara-cara ibadat yang tidak ada daripada hadis Nabi SAW. Ini adalah mereka-mereka pendusta pada Allah. Sedangkan sedangkan ibadat ni mesti ada dalil. Ibadat mesti ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Sama ada ayat Quran atau hadis Nabi. Ini ialah tentang mereka-mereka yang ditimpa musibah akibat daripada dosa-dosa syirik, bid'ah dan dosa-dosa besar yang mereka buat. Apa sahaja musibah yang kena pada kamu daripada musibah yang banyak-banyak itu, maka ia adalah disebabkan oleh dosa yang dibuat oleh kedua tangan kamu. Perbuatan dua tangan kamu, iaitu dosa yang kamu buat. Wa ya'fu an katsir, tetapi dosa kamu yang banyak-banyak telah Allah Ta'ala ampunkan. Bermakna sini dosa yang sikit tinggal, iaitu dosa besar. Syirik pada Allah Ta'ala ni ramai tak tahu. Bila tak tahu, adakah dia minta ampun? Tak minta dah. Maka sebab tu kena bala, sebab tak minta ampun dosa. Jadi cara musibah yang kena, apabila kena, siapa yang kena musibah yang pertama dalam sejarah manusia? Nabi Adam lah. Dosa besar yang dia buat iaitu makan buah daripada pokok kuldi tu. Pokok apa tak tahu. Jangan kata pokok tu kuldi dah. Kuldi itu ialah maknanya pokok kekal. Pokok kekal. Pokok apa tak tahu. Tak diberitahu, tak penting. Tuhan kata, ni tak boleh makan yang ni. Semua benda lain boleh makan, yang ni tak boleh. Semua tempat boleh duduk,
Semua minuman boleh makan, semua apa, tetapi pokok ni jangan hampiri. Tapi dia bukan hampiri saja, dia makan. Nah, maka dia buat dosa besar. Nabi Adam dalam surah Al-Maidah, Nabi Adam diajar beberapa patah perkataan. Nabi Adam ni, ikut hadis, riwayat hadis kata begini, Nabi Adam ni rupa dia, cantik dia ni, Nabi Yusuf tu lebih kurang 10% cantik Nabi Adam. Mana dia dicipta dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah, bukan ada bapa, bukan ada mak. Dia buat begitu je. Dia buat dengan tanah liat, tanah yang Jibril ambil daripada bumi. Ikut riwayat hadisnya, cantik Nabi Adam ni 10% daripada cantiknya Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf tu orang potong jari je. Orang perempuan tengok sekali tu potong jari dah. Nah, lepas tu kecerdikan waras otak Nabi Ibrahim, Nabi Adam tu, separuh umat manusia ni, anak cucu dia ni, campur semua sekali. Yang cerdik pandai separuh tu ialah cerdik Nabi Adam. Mana cerdik luar biasa lah ni. Cuma Nabi Adam tak dicerita sangat tentang cantik ni, pasal dia seorang je lah. Tak ada banding. Masa tu dia seorang dia. Jadi kalau cantik macam mana pun, dia seorang je lah. Lepas tu Siti Hawa besar kemungkinan cantik jugalah. Besar kemungkinan. Anak-anak mereka pun besar kemungkinan cantik-cantik laka juga lah. Tapi tak ada dia cerita tentang cantik dia tu, pasal mereka tu je lah ada. Bukan? Cuma zaman Nabi Yusuf saja. Jadi Nabi Adam yang berdosa terhadap engkar pada Allah Ta'ala tadi, Nabi Adam meminta doa dengan guna akal dia. Yang Nabi Adam ni pernah berkata-kata dengan Tuhan. Nabi Adam ni duduk dalam syurga, tak tahu berapa lama duduk dalam syurga tu. Dia tak payah dia turun Jibril dah nak cerita pasal Tuhan ke apa tu. Dia reti semua orang. Dengan kecerdikan yang ada, dengan kebiasaan bercakap dengan Allah Ta'ala, dengan biasa bercakap dengan malaikat, dengan setan pun dia kenal. Lafaz-lafaz doa yang dibaca oleh Nabi Adam tak diterima Allah Ta'ala. Ni masalah. Tak diterima Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala selepas sekian lama, tak tahulah berapa lama, ada satu riwayat kata 300 tahun. Satu riwayat kata. Tapi dia sebenarnya Tuhan sajalah yang tahu berapa lama dia duduk di bumi baru diterima doa dia. Iaitu selepas Nabi Adam diajar oleh Allah Ta'ala sendiri beberapa patah perkataan, maka dia pun berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni satu makhluk satu orang yang menzalimi diri sendiri dengan engkar perintah Tuhan. Nasib baik Tuhan tak boleh neraka ya tu. Tak. Kerana Tuhan ada rancangan lain. Kalau tak tu neraka dah tu. Tak boleh apa-apa dah. Maknanya sini doa yang Nabi Adam buat pun nak reka sendiri doa tu pun tak boleh. Mesti cara Tuhan, sebab dia Tuhan lah, dia nak cara dia. Yang kita duk reka cara kita ni tak betul. Iaitu bid'ah ni tak betul. Dalil dia, Ustaz? Dalil dia. Tu dalil dia. Tak diterima doa Nabi Adam tu, sehingga Tuhan sendiri ajar pada dia beberapa patah kataan doa. Iaitu doa taubat bagi sesiapa yang dosa besar. Jadi siapa-siapa yang kena musibah, bukan sembahyang aja tolak bala, tetapi istighfar akan dosa yang dia buat. Itu ya. Istighfar dosa, insya-Allah lepas daripada bala tu. Ini kena pergi ustaz pula pergi mandi pula ni, air tu je Allah lah, air bunga lah, tak? Kau tak dengar cerita tu?
Jadi ustaz yang mengajar tu tak reti juga. Ni orang ni kena bala ni. Bala ni sambil dosa. Wa ya'fu an katsir, dosa banyak-banyak tu Tuhan ampun dah. Semayang ke semayang ampun dah. Tapi dosa besar, dosa yang dia tak minta ampun. Syirik pada Allah Ta'ala kena pohon. Bukan diampun dengan istighfar gitu, tak boleh. Ini bagi tahu Ustaz. Kena beritahu. Ya Allah, aku taubat, aku tak nak buat dah lagi. Sebab tu, nak tahu tentang syirik ni kena belajar Quran dengan hadis. Baru tahu. Awak sekarang ni sudah tahu banyak dah tentang syirik yang buat ni. Dah. Maka setiap syirik yang kita buat dah tu, maka kita minta ampun. Sekarang ni, insya-Allah lah, kalau siapa yang buat azam untuk belajar habis tu, insya-Allah dosa-dosa dia tu Tuhan ampun lah. Dia tak tahu lagi tu kerana tak belajar lagi, je lah. Tetapi dosa dia tu boleh diangkat doa, ya Allah ya Tuhanku, segala dosa-dosa syirik yang aku buat tu minta ampun semua walaupun tak tahu lagi. Boleh? Ini ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku tahu aku tak tahu. Itu tak belajar, dia kata doa begitu tak boleh ya. Kita sekarang ni dah belajar, cuma nak beritahu semua tak ada. Saya pun sakit punggung duduk lama-lama ni. Bukan? Mana ambil masa nak belajar kan. Jadi dalam tempoh tu doa begitu boleh. Wa yafu an katsir. Ada satu lagi doa orang yang dosa besar, dosa banyak, yang musibah besar ni, ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus kerana dia engkar perintah Tuhan. Kerana nak marah kaum dia tak nak terima hidayat, dia pun lari. Dosa tu dia mengikut suatu riwayat lah, 40 hari dia baca, itu pun Tuhan ajar pada dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan kau Tuhanku, sesungguhnya aku ni orang yang menzalimi diri sendiri. Lafaz tu lafaz zikir, mengikut guru kita kata baca 300 kali 40 hari. InsyaAllah terangkatlah bala Nabi Yunus 40 hari, mengikut riwayatnya 40 hari dalam perut ikan. Masa dia muntah di tepi laut, tepi pantai tu, kulitnya mengepal laka ni. Nanti kita baca surah Yunus, boleh dengar cerita tu. Surah Anbiya. Wa ma antum bimu'jizina fil ard, dan kamu tidak dapat melepaskan diri daripada ditangkap Allah di muka bumi dengan syirik yang kamu buat tu. Cuma Allah Ta'ala, oleh kerana kita ni zaman ujian, kita diuji daripada beranak, daripada akhir balik sampai mati, diuji. Oleh kerana masa ujian tu Tuhan tak bagi bala, tak beri azab. Bala diberi tapi azab tu, iaitu disesa seperti bubuh dan neraka tu, tak diberi kerana tempoh ujian. Jadi bala tu sebagai warning besar. Kalau tak dengar juga, tu neraka tu. Nah, wa ma antum bimu'jizina fil ard, tidaklah kamu boleh melepaskan diri daripada ditangkap Allah di muka bumi. Walakin wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kamu selain pada Allah. Tidak ada tok guru yang boleh selesai masalah bala ni. Tidak ada guru, tidak ada tok wali, tidak ada siapa boleh selesai. Min waliyin, tidak ada seorang pelindung pun, wala nasir, dan tidak ada seorang penolong pun. Bermakna kabel pun tak ada. Sekarang ni orang panggil kabel kan, dapat projek kan, kalau tak kena kabel tak boleh. Maknanya pelindung pun tak ada, penolong pun tak ada. Mana kabel untuk selesai masalah kita pun tak boleh. Hanya Tuhan saja yang boleh selesai masalah bala ni, iaitu dengan istighfar. Cara tu dengan dua doa tadi lah, dibaca berulang-ulang dengan menyesal. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal alam, di antara dalil bukti kenapakah kepada dia saja kita kena minta ampun dosa kita daripada buat syirik tadi.
syirik tadi, daripada pala tadi, ialah antara dalilnya al-jawari fil bahri kal a'lam, iaitu kapal-kapal yang berlayar seperti gunung-gunung di laut. In yasha' yuskini rih, sekiranya kami kendaki, nescaya kami adakan taufan. Rih, taufan. Fayazlalna rawakida ala zahrihi, dan Allah Ta'ala akan membuat benda tu, kapal tu berhenti di permukaan air. Allah Ta'ala akan jadikan kapal itu berhenti dia. Apa? Wa in yasha' yuskini rih, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, yuskini rih, Allah Ta'ala akan redakan angin taufan, angin. Wa yazladna ala rawakida ala zahrihi, dan Allah jadikan kapal itu berhenti atas permukaan laut kalau dia nak. Maknanya sekarang kita ada kapal yang buat daripada diesel ni, jam engine, tak boleh bergerak juga lah. Kapal tu Tuhan kata aku yang buat. Sebab barang-barang nak buat benda tu ilham daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala pada ajar kepada Nabi Nuh. Kemudian barang-barang tu mesti dapat daripada sumber yang Allah sudah cipta. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada demikian itu berbagai-bagai dalil bukti, likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang sanggup bersabar dan sanggup bersyukur dalam ujian merempuh laut, merempuh hidup, merempuh laut, merempuh hidup. Au yubikhunna, atau Allah Ta'ala tenggelamkan kapal tu, bima kasabu, terhadap dosa-dosa syirik yang manusia penumpang tu buat. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah Ta'ala sudah memaafi banyak daripada dosa-dosa makhluk dia. Dia tak buat gitu, dia jarang-jarang dia tenggelam kapal. Wa ya'lamul ladzina yujadiluna fi ayatillah, fi ayatina ma lahum min mahis, dan Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui mereka-mereka yang membantah fi ayatina, terhadap ayat-ayat dalil bukti tauhid Allah Ta'ala. Bila ayat Quran ni dibaca kepada mereka, macam kita dah baca sekarang ni, siapa-siapa yang lawan tu yujadilu fi ayatillah, dia ingat dia bantah saya yang kata ni. Bukan saya kata ni, saya kata ni berdasar pada kefahaman daripada tafsir Quran, iaitu Allah Ta'ala mengetahui terhadap mereka-mereka yang membantah ayat-ayat. Ayat-ayat apabila dibaca pada mereka, mereka faham ayat yang dibaca, tapi engkar nak terima kerana percaya pada guru mereka. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka sayang pada guru mereka lebih pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman percaya hanya pada Allah Ta'ala saja, sayang pada Allah Ta'ala saja. Iaitu Allah Ta'ala tahu mereka-mereka yang membantah terhadap ayat-ayat Allah yang sudah dibaca pada mereka. Iaitu kita beritahu ini dalil tak boleh ni, semaya ajak tolak bala ni tak boleh ni, sampai tangan duduk begini ni. Allahu Akbar. Macam di kibarat dah. Macam di kibarat ni, tangan duduk begini ni. Tak ada hadis pun, satu lafaz hadis mengatakan ada doa yang boleh buat gini. Tak ada. Allah, bohong saja ni. Ma lahum min mahis, dan tidak ada lagi bagi mereka pelepasan daripada azab Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sanggup, bila Allah Ta'ala nak tangkap, tak ada can pelepasan. Fama utitum min syai'in, dan apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, min syai'in, apa saja, famata'ul hayatid dunya, itu hanya secepis nikmat hidup dunia saja. Apa saja yang diberi pada kita. Wa ma 'indallahi,
dan apa saja yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman sempurna, tak buat syirik, wa ala rabbihim, dan mereka ke atas Tuhan yang mencipta mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal penuh pada Tuhan. Walladzina najtanibu nakabira, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kabiral ithmi, berarti dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan dosa-dosa yang memalukan. Contohnya melewat, contohnya berzina. Allah tak malu sangat. Allah tak malu sangat minum tu. Tapi berzina ni kalau orang tahu malu. Melewat orang tahu ni malu. Maknanya dosa yang apabila orang tahu malu. Itu saya beri contoh yang mudah. Contoh lainnya, kita mencuri. Orang tahu tu malu kita. Orang tak tahu kita okeylah. Bila orang tahu, mana kita malu. Apa saja dosa yang menyebabkan kita malu. Di mana dosa macam ni, kepada suami kita pun kita tak beritahu, kepada isteri kita pun kita tak beritahu kerana malu. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka tu ditimpa kemarahan, hum yaghfirun, mereka memaafi. Walladzina nastajabu li rabbihim wa aqamus salah wa'muruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang terima tauhid Allah Ta'ala ini dan taat pada Allah Ta'ala, wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni ialah sembahyang ni kena, orang lelaki ni kena sembahyang Jumaat. Tidak disyariatkan sembahyang untuk lelaki ni sembahyang bersendirian di rumah. Tak. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka apabila hadis tak ada, ayat Quran tak ada, dalil sahabat-sahabat Nabi buat tak ada, maka mereka buat mesyuarat. Syura bainahum, buat mesyuarat di antara mereka. Yang dimesyuarat ialah apa saja urusan yang dibuat tak ada dalil hadis, benda yang nak dimesyuaratkan tu, dalil hadis tak ada, dalil Quran tak ada, perbuatan sahabat tak ada, maka buat mesyuarat boleh. Kalau hadis Nabi ada, tak ada mesyuarat. Contohnya faraid, tak ada mesyuarat. Tak ada mesyuarat tentang faraid. Pasal ayat Quran, hadis lagi, ayat Quran lagi, tak ada mesyuarat. Terus ikut saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri pada mereka, mereka infakkan balik supaya membesarkan agama Allah. Wallahu a'lam.